Okay guys, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita buka kelas kita dengan umul kitab Fatihah. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita rafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya, kalau tanpa izin dia tak bertemu kita hari ini. So dari tadi kita dah berkenalan, ada yang dari Sabah, ada yang dari Langkawi, ada yang daripada Kedah, Penang, Johor, so serata negara, serata negeri. Okay, so walaupun kita berada di tempat yang berbeza, semua jauh-jauh ni, tapi Alhamdulillah dengan izin Allah, dengan kemudahan teknologi yang ada sekarang ni, dapat kita belajar sama-sama malam ni. Guys, cikgu nak tengok berapa orang yang dah ready untuk kita mulakan kelas kita malam ni. Cuba respon sikit dekat ruangan chat. Ready? Alright, good, mantap. Mantap. Okay guys. No first, okay. Alright. So, ready tak lagi? Okay, good. Ready, set, go. Alright. Okay, good. Guys, so hari ni kita nak sambung lagi sesi kelas kita. So, yang lepas kita dah tengok dah trigonometry part 1. So, hari ni kita tengok trigonometry part 2. So, macam cikgu bagi tahu tadi waktu kita berkenalan tadi, kita nak tengok lebih hari ni kepada graph. Okay, kita nak tengok lebih kepada macam mana nak kenal graph trigonometry. Okay, so mungkin ada yang tadi cikgu tengok ada yang form 1, ada yang form 2, mungkin ada yang form 3 juga. Mungkin kalau sebelum ni korang just belajar trigonometry, nisbah trigonometry. So hari ni mungkin trigonometry yang advance sikit lah. Okay, so korang okay ke kalau belajar advance sikit? Ada orang dia mabuk sikit kalau saya kena belajar syllabus PT3 je cikgu. Sebab saya baru form 3. Saya tak boleh belajar lebih. Korang okey kan? Apa kan? Learn more. Yes, betul. So korang pun dah nak masuk form 4. Dah nak pergi ke menengah atas dah. Dah nak ambil, lepas ni tahun 2 lagi dah nak ambil SPM dah. So why not? Hari ni kita isi masa lapang kita ni dengan kita belajar ilmu baru. Okay? Alright. So macam biasa, sesi kelas cikgu terpaksa mutekan mic supaya kita nak pastikan perjalanan kelas kita lancar. Dan kita akan berinteraksi melalui ruangan chat. So apa-apa kalau ada soalan, kalau cikgu tanya soalan, cikgu minta semua orang, yang kita ada berapa puluh orang bersama-sama dengan kita ni, cikgu minta komitmen korang untuk respon dekat ruangan chat. Boleh? So biarlah orang lain dah berpuluh-puluh orang dah bagi jawapan yang sama ke atas, korang tanggungjawab sendiri untuk respon dekat ruangan chat. Boleh? So kita sama-sama belajar. Okay, so siapa yang dah tahu, mungkin dia dah tahu apa yang cara cikgu belajar, it's okay guys. Korang just stay, follow je sampai habis. InsyaAllah kalau orang yang ada dalam majlis ilmu, dia niat betul-betul nak belajar, insyaAllah Allah akan rezekikan dia. Kalau dia dah tahu, mungkin dia akan jadi lebih tahu. Kalau mungkin dia pernah belajar benda lain, mungkin dia akan dapat benda lain yang baru. So, besarkan gelas. Good job, Mawadah. Thank you. So, besarkan gelas, terima je dulu. So, berdasarkan pengalaman, orang-orang berpengalaman ni komen tu. So, kalau korang dah, walaupun korang dah memang dah power dah maths pun, it's okay. Okay. So, insyaAllah akan ada ilmu baru yang mudah-mudahan korang akan dapat pada sesi kelas hari ni. So, dah ramai yang dah ready. So, kita nak tengok, first kita nak berkenalan dulu dengan trigonometry. So, sebentar. Cikgu ada beberapa slide sebenarnya. Kita nak pergi sikit lah. Kita nak recap balik apa yang kita dah belajar minggu lepas. Okay, so bismillah. Okay. Alright. So, dalam
Okay, dalam nisbah trigonometri. So nisbah trigonometri kita belajar berkaitan dengan melibatkan segitiga bersudut tegak. Okay, bila melibatkan segitiga bersudut tegak, maksudnya dia tak boleh ada segitiga yang lain lah untuk guna nisbah trigonometri ni. So nisbah segitiga bersudut tegak, bentuk dia macam ni. Dan salah satu sudut dia adalah bersudut 90 darjah. Okay, so bila melibatkan segitiga bersudut tegak, okay, kita tak boleh lari dengan satu teorem ni yang dikenali sebagai teorem Pythagoras. So, bila teorem Pythagoras, apa yang kita kena tahu adalah kita labelkan ni sebagai C, sini A, sini B. Okay. So, sisi yang paling panjang adalah sisi yang bertentangan dengan sudut 90 ini. Ini sisi yang paling panjang. Paling panjang. So, kalau korang nak lukis segitiga bersudut tegak ni, mesti tak mungkin berlaku sisi yang bertentangan dengan sudut 90 ni adalah sisi, ada lagi yang lagi panjang daripada sisi yang bertentangan daripada sudut 90. So yang sisi yang bertentangan dengan sudut 90 adalah sisi yang paling panjang. Okay. So bila yang paling panjang, secara logiknya adalah bila kita nak cari yang paling panjang, C, mestilah yang pendek A dengan B ni mestilah ditambah. Okay, so yang paling panjang adalah C. So kadang orang lupa, cikgu nak tambah ke nak tolak ni. Ni cikgu bagi tahu. Tips dia adalah kita tahu yang paling panjang adalah C ataupun sisi yang bertentangan dengan sudut 90. So bila dia paling panjang, so yang lain, dua sisi lain kita perlu tambah. So bila dia tambah, so sebenarnya dia punya formula dia adalah kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Alright, so bila kita nak cari nilai C, so kuasa 2 tu kita pindah ke kanan, dia akan jadi punca kuasa A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Okay, so kalau dah C yang paling panjang, so kalau kita nak cari B, agak-agak macam mana nak cari B? Siapa tahu? Cuba bagi sikit dekat ruangan chat. Yes, bila nak cari B, kita anggap B itu sebagai sisi yang panjang dia pendek. Oh sudah, panjang dia pendek. Sisi dia yang pendek. So, bila B adalah yang pendek, C yang paling panjang, secara logiknya adalah mestilah yang panjang ataupun yang paling panjang tolak yang pendek. Jangan tolak B pula, tolaklah pendek yang satu lagi, A. So, sama macam tadi, dia kuasa 2, kuasa 2. So, dia akan jadi punca kuasa 2. Ya, so samalah juga dengan A. A pun pendek juga. So bila A pendek, ambil yang paling panjang C kuasa 2, tolak B kuasa 2. Okey, setakat ni jelas ke? Okey, kita just nak recap sikit je sebelum kita pergi ke part 2. Alright, jelas? Okey, good. Alright, so tips dia adalah sisi yang bertentangan dengan sudut 90 adalah sisi paling panjang. Bila nak cari yang paling panjang, yang pendek tambah pendek. So kalau nak cari yang pendek, logiknya yang panjang tolak yang pendek lagi satu. Okay, right, good. Ramai yang dah jelas, bagus. Yang seterusnya, adalah kita nak kenal apa itu hypotenuse, sisi tentang dengan sisi sebelah. So sama macam tadi, bila nisbah trigonometri, dia melibatkan segitiga bersudut tegak. So dia ada satu sudut yang dibagi kat sini, katalah sudut tu X ataupun kita guna theta. Okay. Kita guna theta. Alright. So bila sudut theta kita kat sini, automatic sisi yang kat sini akan jadi sisi tentang. Okay. Sisi yang dekat sini akan jadi sisi sebelah. Alright. Okay. Dan sisi yang bertentangan dengan 90, sisi yang paling panjang ni kita panggil sebagai hypotenuse. Alright. Okay, so ni cikgu rasa ramai yang dah tahu. So kita just recall je, macam cikgu kita nak recall je. Kalau korang nak lebih detail, korang boleh pergi cari video cikgu yang part 1, trigonometry part 1, kita pergi lebih detail yang tu. So
Okay, so macam mana nak guna tadi tu? Kita guna dekat sini. Guys, yes, saya takut hantu. Kalau saya hantu, tak takut sangat. Okay, yes, tu Faris dah kongsi macam mana cara untuk ingat tadi tu. Alright, cikgu maksudnya hypotenuse memang tak akan berubah. Yes, betul. Hypotenuse akan sentiasa bertentangan dengan sudut 90 darjah. Okay, so sin theta. Siapa yang terconteng tu boleh tak padam balik? Boleh kot. Okay. Alright. Mana dia? Okay. Alright, so kalau sin theta. Okay. 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 Kalau sin theta, dia akan klik selain. Okay, kalau sin theta, dia adalah, cara nak ingat dia, dia adalah sisi tentang bahagi sisi sebelah. Kalau cos theta sama dengan sebelah bahagi hypotenuse. Okay. Dan tentang ataupun tan theta adalah tentang bahagi sebelah. Okay guys, jom cari sin theta. Okay. So bila sin theta, bila ada theta kat sini, terus label dia punya tentang kat sini, hypotenuse kat sini. So ini dia punya sebelah. Okay. Alright. So kita nak cari sin theta. So sin theta sama dengan opposite, tentang dia 10 bahagi hypotenuse 26. So kita akan dapat berapa? Bahagi 2. 5/13. Okay. Okay. Ini yang kita namakan nisbah trigonometri. Nisbah adalah pecahan tu. 5/13. Okay. Guys, boleh tak? Alright, thank you yang dah respon untuk jawapan nombor 1. Boleh tak sekarang korang respon soalan nombor 2? Cos theta. Kenapa T bagi S berarti? Dia T bagi H, hypotenuse. Alright, thank you. Alright, so cos theta. So cos theta adalah, so theta kat sini. So ini dia punya tentang, ini dia punya sebelah, ini dia punya hypotenuse. So korang biasakan bila dapat soalan melibatkan trigonometri, tengok sudut dia dekat mana, terus label. Okay, label dulu. Barulah kita tahu nilai apa yang kita dah ada, nilai apa yang belum ada. So cos theta sama dengan, okay, so sebelah bagi hypotenuse, so 8/17. Good job. Alright, so ramai yang dah dapat. Good job. Nice one, nice one, nice one. Okay, so tan theta sama dengan tan theta sama dengan tentang bahagi sebelah. So dia punya tentang kat sini. So sudut kita kat sini. So tentang kita kat sini. Hypotenuse kita kat sini. Sebelah kita kat sini. So tan theta sama dengan opposite ataupun tentang 24 per sebelah 23. So ini jawapan dia. Bagus. Alright. Okay. Okay, cikgu nak tambah soalan. Sambil-sambil kita tengah belajar soalan ni. Okay, bagus. Ramai yang dah dapat 24/23. Good job. Guys, siapa yang respon, korang betul-betul committed nak dapat ilmu malam ni. So, cikgu doakan korang dapat ilmu yang bermanfaat malam ni, insyaAllah. Alright. Sambil-sambil kita korang dah jawab semua, dah dapat nisbah. Okay, sekarang cikgu nak tambah soalan ni. Cikgu nak tambah soalan ni. Cari sudut ataupun cari theta. Cari nilai theta untuk soalan nombor 1. Nombor 2, nombor 3. Okey, kita buat nombor 1 dulu. Macam mana nak cari nilai sudut bila kita dah ada nisbah trigonometri? Okey. Bila kita nak cari nilai theta, so kita nak cari nilai theta, so dia akan jadi sama dengan sin negatif 1 5/13. Ini cara nak cari sudut. So tolong boleh tak siapa-siapa nak tekankan untuk cikgu? Theta sama dengan shift. Kalau siapa yang tak tahu nak tekan calculator, calculator tu ada shift dekat atas kiri. Shift, tekan button sin. Lepas tu masuklah nilai 5/13. So kita akan dapat 22.62. Okey. Tadi cikgu perasan ada yang jawab 22.62 waktu cikgu tanya nilai sin theta.
guys, jangan tertukar dengan nilai sin theta dengan nilai theta. Okay, bila dia minta nilai sin theta, maksudnya dia nak nilai nisbah tu, pecahan tu, 5/13 tu. Tapi bila dia minta sudut, baru kita guna shift sin tu. Okay, good. Thank you Daniel. Dia dah bagi jalan kerja kat situ dah. Siap bagi dalam darjah minit lagi. Okay, alright. Okay. Okay, Soleh pun dah bagi jawapan. Bagus, thank you. Okay. Alright, kita terus ke soalan nombor 2. Boleh tak carikan cikgu sudut dia? So dia sama macam tadi juga, sudut. Bila nak cari cos, nak cari nilai sudut, kita buat cos negatif theta. Negatif theta. Shift cos ataupun inverse cos. So masukkan 8/17 kat sini. So dia punya sudut berapa? 61.93. Okay. Betul kan 61.93? 61.93 darjah. Okay, bagus. Right, ramai dah dapat, bagus. Guys, cikgu nak semua orang cuba. Jangan fikir macam, oh tak apalah, saya salin dululah. Ataupun saya record dululah, saya screenshot dululah. No. Korang tak akan tengok dah lepas ni, seriously. Okay. So korang dah spend masa dengan cikgu sekarang, sejam insyaAllah. Manfaatkan masa ni, fahamkan benda ni sekarang. Okay, fahamkan benda ni sekarang. Okay, ramai dah dapat nombor 2. Kita tengok buat nombor 3 pula. So theta sama dengan tan negatif 1, inverse tan 24/23. So kita akan dapat dalam 46.22. Good. 46.22. Okay, good job. Okay, alright. Good, thank you. So semua yang respon, thank you so much. Okay, so ini secara ringkas untuk kita recall balik apa yang kita belajar minggu lepas. So kalau nak belajar lebih detail, korang boleh tengok trigonometry part 1. Okay, so hari ni kita nak tengok part 2. Okay, so far setakat ni korang okay kan? Boleh stretching dulu. Kalau siapa-siapa nak minum air dulu ke? Boleh? Alright, Alhamdulillah, bagus. Tahniah. Alright. Okay, so kita nak tengok yang betul-betul part 2. Okay. Alright, part 2. Okay, sebelum kita tengok part 2, ada lagi. Kita nak tengok dulu. Kita nak kenal bentuk graf dulu. Okay, kejap. Mana dia hilang? Okay, kita nak kenal bentuk graf. Sin, cos, tan tu. Macam mana bentuk graf dia? Okay, so ini dia. Alright, guys, apa yang korang nampak dekat skrin? Move on ya, familiar paper 1. Yes, betul. Okay, so far so good. Alhamdulillah, bagus. Okay, apa yang korang nampak dekat skrin sekarang adalah ini aplikasi desmos.com. Okay, desmos.com ni kalau korang nak belajar graf ataupun korang nak explore berkaitan dengan graf, soalan graf apps ni sangatlah penting. Ada yang dah download? Okay, bagus. Lagi familiar. Alright, bagus. Okay, so hari ni sebab kita belajar trigonometry, so kita nak kenal bentuk dia dulu. So, first kita nak tengok bentuk graf sin. Siapa ingat bentuk graf sin macam mana? Ada tak yang ingat? Okay, so graf sin. So, best ni Desmos ni kita just type je. Y sama dengan sin X. Okay, nampak tak? Yang warna biru ni. Okay, so ini kita punya paksi. Ni kita punya paksi X. Ni paksi Y. So, graf kita adalah yang berwarna biru ini. Okay. Ada yang cakap tak belajar lagi. Sekaranglah masa untuk korang belajar. Bentuk macam gelombang. Yes, graf sin, graf cos, dia memang bentuk dia macam gelombang. Okay. Dan apa yang kita kena ingat adalah graf sin dia bermula dari kosong. Nampak tak? Dia bermula dari kosong. Jadi kita tengok lebih detail. Kenapa dia mula dari kosong? Okay, nampak tak? Dia bermula dari kosong. Pada lain. Okay.
Okay, so nampak dia bermula dari kosong. So dia bermula dari kosong, jadilah graf ini macam ini. So nak mudah ingat, graf sin adalah graf S. Okay, dia bermula dengan huruf S. Dia bermula dari kosong dan membentuk huruf S. Okay, kalau dua sin tu berbeza cikgu, betul. So kalau graf ni korang boleh try dia. So katalah ada yang cakap dua sin, okay, letak dua. Graf dia. Dia punya amplitude, dia punya ketinggian tu naik satu. Macam tu. Okay, tak apa. Kita nak kenal bentuk graf je dulu. Okay, so ramai je kawan korang yang baru masuk ni. Cikgu pelajar. Okay, alright, kita nak tengok graf yang seterusnya pula. Graf Y sama dengan cos X. Okay. Yang warna hijau ini adalah graf X. Graf cos X. Nampak? Graf cos X. Okay, so kita tengok dekat sini. Okay, so nampak ni paksi X, paksi Y. Ini paksi X. Okay, so nampak tak graf kita bermula dari atas. Kalau tadi kita punya graf sin, dia bermula dari kosong. Dia bermula dari kosong. Mana dia? Tengok graf sin dia bermula dari kosong. Kalau graf cos dia bermula dari atas. Start dengan 1. Good. Okay. Jaga tunjuk. Ni kita nak kenal je dulu macam mana bentuk graf. Dia start dengan 1. Bagus. Yang ketiga adalah kita nak tengok graf tan. Y sama dengan tan X. Nampak tak? Graf tan dia berbeza sikit. So dia macam S, tak S. Dia macam beralun macam ni. Dia seorang je pelik, betul. Graf sin dengan cos dia lebih kurang je bentuk dia. Cuma kedudukan titik mula dia yang berbeza. Tapi graf tan, nampak? Tan dia beralun sikit. So benda ni korang boleh explore sendirilah. Katalah korang nak letak 2X. Dia jadi macam tu. Dia akan jadi banyak lagi dia punya garisan tu. Kalau X dia macam ni. Alright. So, boleh tak cikgu nak korang catat sikit dekat korang punya nota. Graf sin bentuk dia macam mana. Graf cos bentuk dia macam mana. Graf tan bentuk dia macam mana. Just ambil bentuk je. Tak kisah dia, skala dia tak kisah pun tak apa lagi. Jadi kita tengok macam mana kita nak tengok graf sin cos tan ni sebenarnya mudah sangat. Okay. Boleh ulang tak cikgu? Yes, okay. So, kita sekarang tengah tengok bentuk-bentuk graf. So, kita tengok yang warna biru ni. Yang warna biru ni adalah graf sin. So, dia bermula dari kosong. Jadi, kita tengok kenapa dia mula dari kosong. Okay, ataupun okay, kita boleh tengok sekarang lah. Kalau kenapa dia mula dari kosong, sebab ni. Kan, okay, kan Y sama dengan sin X. Okay, kita tengok sekarang. Kenapa Y dia bermula dari kosong? Kenapa graf sin bermula dari kosong? Guys, boleh tak korang cuba tekan nilai sin kosong? Nilai X dia masukkan kosong. Sin kosong dapat berapa? Graf tan bermula dari? Itu susah nak jawab. Okay guys, kan? Korang tekan sin X. Kalau sin kosong, maksudnya kalau X dia kosong, dia punya X kosong. Kalau X dia kosong, X sama dengan kosong, Y dia pun kosong. So sebab itulah graf sin dia bermula dari kosong. Faham? Nampak? Okay, cuba tekan Y sama dengan cos X. Masukkan X sama dengan kosong. Berapa nilai Y? Okay, good. Cos kosong sama dengan 1. So, Y dia sama dengan 1. Sebab tu kita punya graf cos. Sebab tu kita punya graf cos bermula dari atas. Bermula dari 1. Okay, nampak? Okay. Dah kenal bentuk dia? Dah kenal bentuk dia? Okay, good. Good job. Alright. Sin kosong sama dengan kosong. Tan kosong sama dengan kosong. Betul? Kalau tan kosong sama dengan kosong. Nampak tak? Garis ni melalui titik kosong-kosong.
Nampak? Dia punya garis tu, garis tan dia beralun macam tu. Okay, jadi kita tengok. Okay, so jom kita tengok apa sebenarnya yang berlaku dekat sini. Okay, jom. Alright, ni kita nak buat eksperimen. Cikgu suka buat eksperimen sebenarnya. Kita nak experience sendiri, taklah korang just hafal sahaja. Okay, korang tengok sini. Okay, sekarang graf sin theta. Okay, nampak sin theta. Tadi kita cikgu buat graf cikgu adalah y sama dengan sin x. Kan, sin y sama dengan sin x. Sebab paksi yang melintang cikgu adalah paksi mengufuk cikgu adalah paksi x. Sekarang cikgu tukarkan paksi x dengan theta. Maksudnya nilai theta, nilai sudut 90 darjah, 180 darjah, 270 darjah dan 360 darjah. Guys, cuba tekan. So maksudnya cikgu punya persamaan graf sekarang adalah y sama dengan sin theta. Okay guys, boleh tak tolong cikgu tekan. Okay, tadi kita dah tekan sin kosong sama dengan kosong. So dekat sini. Sekarang boleh tak tolong cikgu tekan nilai y sama dengan sin 90. Sin 90 sama dengan 1. Bagus. So kita tanda dekat atas ni. Okay. Seterusnya adalah cuba tekan. Semua orang experience benda ni Semua orang kena cuba. Cuba tekan sin 180. Okay, good. Sin 180 adalah kosong. So dekat sini. Okay. Seterusnya, cuba tekan sin 270. Okay, mantap. Yes, betul. Sin 270 adalah negatif 1. So dia dapat nilai y dia dekat sini. Negatif 1. Alright, sin 200 negatif 1. Bagus. Dan yang terakhir guys, sin 360. Tu dah sebab juga nak tanya lagi dah jawab dah. Kosong. Okay, nampak? Kita dah titik. So kita dah kenal tadi bentuk sin adalah dia punya graf bentuk dia sinusoidal. Maksudnya dia sentiasa bergerak dan sentiasa beralun. Okay. So bila kita dah tanda macam ni, janganlah buat macam ni pula. Takkanlah jadi zigzag macam ni. So kita sambunglah kita punya graf tu cantik-cantik. Okay, so dia akan jadi, dia cikgu punya tak berapa nak cantik lah sebab guna mudah lah pen ni. So nampak, graf kita akan jadi bentuk sinusoidal. Dia akan jadi bentuk S. Yes, so ini adalah bentuk graf sin theta. Jelas? Nampak? Bagus. Okay. Semestinya cikgu lukis even pakai iPad. Tak semua semana lah tu. Nampak sengit-sengit tu. Nampak? Nampak? Okay, so kenal graf ni. Katalah korang lupa nak bentuk dia graf macam mana S ke cos ke apa, tak apa. Yang penting ni, macam mana nak buat bila kalau contoh jumpa periksa guna apa exam, jumpa soalan yang ada graf macam ni, korang just masuk je nilai X dia berapa. Kalau X dia kosong ataupun dia punya theta dia kosong, tengok nilai Y dia berapa. Kalau Y dia kosong, dia mula dari bawah. So sin. Kalau sin kosong tadi kan kosong. So graf kita mula dari bawah. Kalau sin 2X, cuba tekan sin 2X. Sama juga. Kalau sin 2X, kita punya amplitude ni, kita punya naikkan graf tu dia akan jadi 2 kali ganda. Biasanya kertas satu je kan? Betul, kertas satu je. KBSM tak ada lukis-lukis kan? So far cikgu tengok tak ada lagi. Sebab untuk diorang belajar just nisbah trigonometry je. Okay. So, macam cikgu cakap, korang nak fokus silibus PT3, kenapa? PT3 kan dah cancel. So, belajar ni untuk ilmu. Okay. So, kita sama-sama belajar, sama-sama tahu. Okay. Alright, boleh? So, takkanlah korang semata-mata belajar kerana exam, kan? Korang tak macam tu kan? Kalau tak exam dah cancel, kenapa korang masih belajar, betul? Okay, ini graf sin. Cikgu nak, hari ni kita nak, kalau boleh nak cuba banyak soalan. So, kita nak pergi cepat sikit. Tengok graf cos pula. Okay, macam biasa, cuba tekan nilai cos kosong. Cos theta. So, theta dia mula dengan kosong. Okay, so bila theta kosong, kat sini kosong lah. So, dia punya Y adalah 1. Okay, bagus. Seterusnya, cos 90. Guys, cuba. Cos 90.
Yes, cos 90, Y dia kosong. Bagus, betul. Seterusnya, cos 180. Yes, negatif 1. Okay, bagus. Good job. Seterusnya, cos 270. Pandai. Kosong. Dan yang terakhir, tak sempat tanya. Cos 360. Cos 360 sama dengan 1. So macam ni. So sambunglah dia. Kita dah kenal tadi bentuk dia macam mana. So dia beralun-alun macam ni. Lebih kurang macam ni lah ya. Kalau whiteboard tu okey sikit. Lebih kurang macam tu lah. Silat juga dia nak bagi bentuk macam ni. Yes. So ini adalah bentuk graf cos theta. Okay. Faham? Jelas? Kita nak cepat sikit ni. Kita nak hari ni kalau boleh malam ni kita nak cuba banyak soalan. Dan cikgu dah prepare banyak soalan daripada 2003 sampai 2018, 2017. Faham dan jelas? Bagus. Good job. Yang paling bestnya ni graf tan. Graf tan. Okay guys, cuba tekan ni cos lagi ke? Terlalu banyak cos. Okay. Cuba tekan crystal clear. Good job. Okay. Sekarang kita nak try tan pula. Cuba tekan tan kosong. Okay, tan kosong. Bagus. Okay, seterusnya. Cuba tekan tan 90. Jeng. Match error. Betul. Tak ada. Yes, betul. Tak ada. Jangan risau. Kalkulator korang okey. Kalkulator orang okey. Kenapa match error? Match error sebab tan dia tak ada nilai tan 90. Okey, dia tak tertakrif. Yes, betul. Okey, dia tak ada nilai tan 90 darjah. Okey. So, apa yang kita kena buat adalah macam mana kita nak tahu graf kita macam mana? Okey, kita ambil lah satu point sebelum 90. Cuba tekan tan 89. Cuba tekan tan 89. Ingatkan salah tekan tak? Kalkulator korang okey. Yes, 57.3. Besar kan? 57.3 besar. So dia dekat atas ni. Ni cikgu tanda kat atas, pangkal kat atas. Okay, good. So sekarang so kita cikgu sambung cikgu punya graf macam ni. Macam ni. Nampak tak? Cikgu buat warna merah lah. Okay, so graf kita akan jadi macam ni. Dia menghampiri 90. Dia bekas 90. Okay, sekarang cuba tekan satu lagi. Tan 91. Tan 91. Berapa? Tan 91. 57.29. Boleh Hafizah, boleh. Dapat 57.29 juga tapi negatif. So bila negatif dia kat bawah. Kita tanda kat bawah kat sini. Good. Dia negatif, maksudnya dia nilai yang besar negatif. Memang macam tu ke? Kalau nombor tu tak tertakrif, kita ambil yang terdekat. Kita nak buat graf kan? So kita ambil yang sebelum sebab nilai dia tak boleh tan 90. Dia tak wujud. Kita ambil yang dekat sikit. Approximate dia punya graf dia. Okay, sekarang cuba tekan tan 180. Tan 180. Tan 180 kosong. Bagus. Sekarang cuba tekan tan 270 pula. Cikgu rasa tadi ada orang dah tekan tan 270. Match error juga. Betul. Match error juga. So kita ambil lah kurang sikit 269. Cuba tekan tan 269. Semua orang kena cuba ni. Semua orang kena experience benda ni. Cikgu tak nak korang just hafal je. Kita nak experience buat graf ni sendiri. 57.29. Bagus. So kita dekat nilai dia kat atas ni. So nampak? Tadi kan kita dah kenal graf dia, bentuk dia macam mana. So ni dia akan jadi macam ni. Lepas tu dia akan turun macam ni. Ini kita punya graf. Okey. Sekarang kita cuba pula. Tan 271. Tan 271 berapa?
tan 271 negatif 57.9. Thank you Irina. So nilai dia kat bawah. Okay, yes, negatif. Bagus, betul. Sekarang cuba tekan tan 360. Okay, yes. Tan 360 kosong. So graf kita akan jadi macam ni. Inilah kita punya graf tan. Graf tan dia unik daripada graf yang lain. Graf dia macam ni. Okay. Boleh? Faham? Nampak? So korang tak payah hafal pun. Just tahu je. Okay. Sin dengan tan. Sin tadi kan huruf S. So S dia mula dari kosong. Bentuk S. Kalau cos dia akan mula dari 1. Kalau korang tak ingat pun tekanlah kalkulator korang tu. Cos kosong. Sin kosong. Tan kosong. Kalau math error tu sendiri mesti ramal angka tu. Sebab kita tahu bentuk graf kita kan dia macam naik macam tu. So dia mesti sebelum 90 kita ambil lah 89. So kalau selepas 90 kita ambil 91. Macam tu. Yes, Zila, betul. Alright. Okay, so kita dah kenal bentuk. Jom kita terus buat soalan SPM, boleh? Yang form 2, form 3 jangan risau. Okay, korang dah belajar kan? Jangan lemak dengar perkataan SPM je menggelabah. Okay, relax. Korang boleh buat. Senang sangat. Serius nak. Okay, so ni bentuk tak apa, ni kita dah tengok tadi. Okay, nombor 11 tu yang kita dah bincang dekat part 1. Tengok part nombor 12. Cuba tengok nombor 12. Antara berikut, graf mana yang mewakili sin Y sama dengan theta? Sekali tengok. Jawapan mana yang kita dah boleh cancel dah, guys? Okay. Advance untuk korang. Yes, betul. Okay, kalau kita tengok, kalau theta sama dengan kosong tadi, kalau theta sama dengan kosong, Y sama dengan kosong untuk sin. So, okay, ini lulus. Okay, nampak? Lulus. Cuba sekarang tekan sin 90. Y sama dengan sin 90. Sin 90 sama dengan 1. Okay, nampak tak? A masih 1. Okay. Nampak tak? B dah jadi negatif 1. Cancel. Sin 90 untuk C dekat sini. Cancel. Sin 90 untuk D dekat kosong. Nampak tak, guys? Senangnya cikgu. Asal sebelum ni saya tembak je. Nampak tak? Sebelum ni kan korang guna kalkulator, tak gunakan kalkulator kan? Korang je hafal macam tu je. Nampak tak? Korang guna kalkulator tu je. 2 step. Try kalau sin sama dengan kosong. Sin kosong, Y kosong. Okay, yang lain semua dia dah sin sama dengan kosong. Senang bila dah faham. Yes, betul. Betul sangat. Okay. So kalau sin 90, kita test lah. Sin 90, graf mana yang menunjukkan dia sin 90 sama dengan 1. So daripada step yang kedua dah, kantoi dah yang lain. Faham? Alhamdulillah. Kalau tak faham memang blur. Yes, betul. Good job. Korang dah bagi perhatian yang betul-betul. Korang deserve untuk faham benda ni. Okay, jom kita pergi soalan graf yang seterusnya. Nombor 12. Soalan 2004. Dia kata apa? Nilai P. Nilai P kat sini. Okay, so nilai P. P ni nilai apa? Nilai Y ke nilai theta? Okay, nampak? P ni nilai theta. Theta yang mana Y dia kosong. Nampak tak? Ni koordinat ni. Koordinat ni dia punya X theta. Y dia kosong. Okay. So Y sama dengan sin theta. Korang cubalah masuklah nilai satu-satu nilai theta dalam ni. Yang mana menghasilkan Y kosong. Cuba. Cuba tekan sin 45. Dapat tak Y kosong? Tak dapat. Okay. Tak dapat kan? Dapat point. Okay. Cuba tekan sin 90 pula. Dapat tak Y dia kosong? Dapat 1. Kan? So ni salah. Kalau sin 135. Dapat tak Y kosong? Tak dapat juga kan?
Bagus. So, kalau sin 180, barulah kita dapat y dia kosong. Barulah dia memenuhi koordinat P ni tadi. Theta dia adalah P. So, kita nak cari sin P. P apa? Yang menjadikan y dia kosong. So, jawapan dia D. Macam tu. Boleh tak? Boleh tak? Nampak tak? Faham kan? Just pakai calculator je. Yes, good. Alhamdulillah, ramai yang dah faham. Good job. Guys, hari ni kita nak jawab sebanyak mungkin soalan, okay? So, kita pergi cari lagi soalan graf. Okay, nombor 13. Okay, nombor 11 dulu. Nombor 11 tu soalan yang part 1. Okay, nombor 13. Guys, nombor 13. Nampak? Tengok betul-betul dia punya persamaan. Y sama dengan cos 2 theta. Kalau 2 theta, korang just masuk je lah nilai 2 ni, jangan tinggal pula. Kalau theta dia 90, jadilah cos 2 90. So jadilah Y sama dengan cos 180. Cos 2 theta tu macam mana? Tekan kalkulator. Tekan je cos 2 kurungan 90. Macam tu. Ataupun kalau korang nak terus darab, okey. 2 darab 90, 180. Tapi jangan terkeliru dengan paksi ni. Paksi theta adalah dia bagi nilai theta. Dekat persamaan dia adalah 2 theta. Okey. So jangan confuse, okey. Okey, first kita tekan, kita nak test dulu. Cos 2 kosong. Theta dia kosong. So means kosong lah. So kalau cos kosong sama dengan berapa? Cos kosong sama dengan 1. A dah boleh buang. C okey. D dah boleh buang. Nampak? Tinggal C dengan B je. Kalau dah sampai macam ni, kalau korang nak tembak pun, nampaklah macam belajar sikit kan. Pergi tembak A dengan D, nampak macam tak ni sangat. Betul tak? Okey, tapi cikgu tak suruh tembak. Okey, sekarang cuba masuk pula. Y sama dengan, dia ada 2 kat situ. Theta sama dengan 45 dengan theta sama dengan 90. Okay. Cuba tekan yang ni. Theta sama dengan 90 berapa? Cos 180. Kosong kan? Yang ni, yang sebelah kiri ni. Negatif 1. Sure. Cos 180. Korang ni bagi jawapan lain-lain ni. Cuba tekan dulu juga ke? Cos 180. Cos 180 negatif 1. Okay. So, kan theta kita 90 tadi. So, tengok. Dekat sini, cos theta 90, 1. So, ini salah. Tekan cos 290. Yes, betul. 2 kurungan 90. Bukan. Oh, no. Sorry. Kalau korang nak tekan kalkulator, tekan betul-betul. Cos kurungan 2 kali 90. Macam tu. Kita tak boleh letak kurungan macam tu. Nanti kalkulator baca lain. Amira, tak boleh tekan macam tu. Nanti kalkulator akan baca cos 2 darab 90. Dia tak darab 2 dengan 90 tu. Okay. So, Y sama dengan negatif 1. So, C salah. C adalah salah sebab kita masuk nilai 90 theta tadi. Sepatutnya Y kita negatif 1. Tapi sini Y sama dengan kosong. So C salah. Okay, kita try B pula. B, theta dia 45. So Y sama dengan cos 2 kali 45 sama dengan cos 90. So kalau cos 90 sama dengan kosong. So betul tak? So theta 45, Y sama dengan kosong. Jawapan dia B. Macam tu cara dia. Boleh? Boleh ikut ke setakat ni? Alhamdulillah, bagus. Ramai yang boleh cuba. Okay, mantap. Mantap. Boleh. Okay, good. Alright. Okay, so kita pergi soalan seterusnya. Ini tak ada graf.
Nombor 12 dengan nombor 13. Nombor 13 kat bawah tu. Dia nak Y sama dengan sin theta. Senang sangat ni. Y sama dengan sin theta. Sekali tengok pun dah tahu kan. Saya pernah agak dulu spoil pergi tembak. Okay. Baguslah. Sekarang dah belajar kan. Dah belajar jangan tembak lah. Tembak yang betul lah. Potong A. Dah ada yang suruh potong A tu. Okay, potong A. Kenapa sin kosong sama dengan 1? Salah. A salah. Lagi mana lagi boleh potong? C potong. Okay, C pun potong. Jawapan dia B. Ramai dah jawab B. Betul? Betul. C potong. D. Nampak? Apa beza B dengan D? Dekat sin 90 dia. So, sin 90 sama dengan 1. Easy to go. Yes. So, sin 90 sama dengan 1. So, yang D, sin 90 dia negatif 1. Auto salah. Jawapan dia B. Mantap. Senang kan? Ya Allah. Kenapalah sebelum ni aku pergi tembak soalan macam ni. Mantap. Guys, make sure semua orang faham dalam ni. Tak kisahlah korang form berapa pun. Ada yang darjah 6 masuk pun, korang mesti boleh buat punya. Mantap. Okay, next. Soalan nombor 13. Soalan nombor 13. Antara berikut yang manakah mewakili sebahagian dari graf Y sama dengan tan? Ni tadi. Tan ni jarang-jarang ni. Rare item ni. Tan X. So, macam mana nak test? Macam tadi tu lah. Kita ambil sebelum 90. 89. Potong C dengan D. Oh ya, awal kena potong ni. So kalau tan 89. Tan 89 tadi bukan positif ke? Ke negatif? B se. A ke B? B. B jawapan ke potong? Tan 90 tadi kan dapat positif. So ini negatif kat bawah dia. So A auto salah. Tengok 89 nampak kat sini. Ni pun salah. Salah. Ini 89 sepatutnya ke atas. Salah. Nampak? Terus dapat. Sin 91 positif. Ya ke 91 positif? Ke 91 negatif ke? Tan 91 negatif kan? So kat bawah. So B. Kan? Potong bawah gitu kan? Potong-potong gitu. Boy. Alright. Faham, bagus. Alhamdulillah. Next. Nombor 13. Y sama dengan sin theta. Jangan terkeliru. Nampak sama tapi bukan dia. Nampak sama tapi bukan dia. Sekali potong. Sekali tengok mana nak potong dah. Oh, mijah laju je. B dengan D ni confirm bukan sin dah. X sin kosong semua satu ni. D potong. Bagus. So yang mana ni yang betul ni? Takkanlah sin 90. Kalau sin 90 kan 1. Yang ni 2. Sin 2 ini graf dia adalah sin 2 theta. Okay, bukan. Sin 2 bukan sin 2 theta. 2 sin theta. Macam ni. 2 sin theta. Ini. So jawapan dia C. Mantul. Korang dah semangat jawab Yes, betul Faris. Good job. Yes. Next, nombor 12. Bagi habislah semua soalan graf hari ni. Okay, so antara berikut yang mana graf yang lengkap. Bagi Y sama dengan tan theta. So ambil lah tan 89 tadi. Tan 89. C potong. Ui, awal. Okay. So kalau tan 89 tadi kan positif. So tan 89 dia kan positif. So dia mesti ke atas. Dia mesti bermula dari atas. Mula dari atas. So A dengan C auto salah. Next. Apa beza B dengan D ni? Macam lebih kurang ni.
Sama-sama je. Sama kan? Jawapan dia B, D. Tak ada beza. Okay, jawapan dia dua-dua lah. B dengan D. Sama je. Biasalah. Dia memang dari buku ni biasalah. Manusia kan. Okay. Sebab apa kita berani cakap dua-dua betul? Sebab kita dah tahu dah teori dia. Kalau tan 91 negatif. So negatif kat bawah. Kalau tan 180 kosong. So nampak dia sama. So bonus dua-dua betul. Okay. Ayo question pun pening dengan tim FA. Aduh, main potong je. Itulah. Laju sangat ni. Okay guys, nombor 13. Dia nak Y sama dengan sin X. Ni makanan korang je ni. Y sama dengan sin X. Tak kisah dia nak pakai sin X ke, sin theta ke. Yang pasti kita tahu dia paksi yang mengufuk tu. Paksi X. C dipotong jap. Oi, awal. So sin, dia mesti mula dari kosong. So ni salah. Ini pun salah. Kemas jiwa. Wow, mantap. So sin 90 sama dengan 1. Dia pun pada ingat lah. Sin 91. Ni negatif 1. Salah. Jawapan dia A. Sin 9, sebab 90 ialah 1 bukan kosong. Oh negatif. Pandai. Mantap, mantap. Ish, korang ni biar betul korang ni. Betul. Okay. 2013. Nombor 13. Ini mencabar sikit. Sikit je. Dia bagi graf sin cepatnya masa berlalu. Lah, dah lepas 10 dah. Baru mula tadi kan? Ya Allah. Biasa korang belajar matematik macam tu ke? Okay. Alright, tak apa. Jangan difikirkan masa yang berlalu tu. Tengok nombor 13. Nak 2 jam. Alamak, nak 2 jam Okay, nanti saya bagi kelas 2 jam. Okay, tengok dulu. Sin Y dan cos X. Nampak tak? Apa soalan tu nak? Selalu lapor tak rasa masa dah. Aduh. Okay, so soalan tu nak apa nilai Q yang menghasilkan nilai Y yang sama. Faham tak? Dia nak nilai Q, nampak dia bersilang kat sini. Maksudnya dia menghasilkan Y yang sama. Okay, menghasilkan Y sama. Maksudnya sin Q sama dengan cos Q. Ini maksud dia. Sin Q sama dengan cos Q. So, dia boleh, korang nak cuba pun boleh. Tekan je. Sin 195 sama tak dengan cos 195? Macam tu. So, cikgu tak nak korang hafal banyak-banyak sangat. Korang faham konsep je. Just tekan calculator je. So, sin 195 tak sama kan? Okay, so potong. Cuba tekan sin 210 sama tak dengan cos 210. Try and error. Yes, betul. Try and error je. Apa guna korang beli kalkulator mahal-mahal? Tak guna. Korang kalau 6 tambah 0 pun tekan kalkulator. Dapat C ke? Okay. Ni tak sama Okay. Sama tak? Cikgu try tengok. Sin 225 sama dengan negatif 0.7. Okay. Satu lagi. Cos 225. Sama punya. So jawapan dia C. Tapi macam betul ke? Cuba D tengok. D betul tak? Sebab tan 225 sama dengan 1. Mana datang tan pula? Korang ni soalan tak bagi tahu. Korang pakai tan pula. Soalan pakai sin dengan cos je. D salah. Okay. Sin 240 negatif 0.866. Cuba tekan cos 240. Lah, nilai dia lain. So, jawapan dia C. So, korang just kena faham bentuk graf tu, apa yang dia nak. So, tengok Q. Q ni dia bagi, maksudnya dia nilai theta. Q adalah nilai theta yang menghasilkan nilai Y yang sama ni. Nilai Y. Nilai Y yang sama kat persilangan dia. Langkah sebelum berjaya hendak apa bah? Yes, betul. Sekarang lah masa buat silap. Kan? Bila belajar dari kesilapan, barulah betul. Okay, 2013, nombor 12. Graf yang manakah
mewakili sebahagian daripada Y sama dengan sin X. Kesilapan yang pertama adalah satu kebanggaan. Yes, betul. Orang yang tak pernah buat silap adalah orang yang tak mencuba. Okay. Semua dah dapat A. Betul lah. Kalau korang nak cuba juga, cuba tekan sin 30 dapat tak 1. Sin 60 dapat tak 1. Sin 45 dapat tak 1. Okay. Tak dapat kan? So kalau, yelah korang sekali tengok, A ni macam betul ni, yang lain skala macam salah. Cuba juga yang lain untuk pastikan. Semata saya salin, saya dah nampak sikit. Sebab tadi masa apa benda soalan. Okay, nampak? Sin 30 sama dengan 0.5. So auto salah. Okay, betul Abdul, thank you. Macam tu je, dia just cuba je. Berapa nilai theta tu, dia menghasilkan berapa nilai Y. Means bentuk graf dan tempat theta lah. Okay, good job. Thank you. Bagus. Guys, seterusnya 2014. Sikit kena habis. Setiap soalan keluar satu soalan. Yes, betul. Biasanya kalau trigonometry dia ada 2 ke 3 soalan. Satu-satunya graf. Yang lain tu itulah nak cari sudut, nak cari nisbah. Setiap tahun keluar satu soalan. Yes, betul. B potong. Tengok apa benda graf C duk macam ni. Okay, kita tengok tan kosong. Kalau tan kosong kan dia bermula dengan ni. Kalau tan kosong, Y sama dengan tan kosong sama dengan kosong. A dah salah. C apa berhenti kat sini ni? Salah. B pun salah. Auto D. Senangnya. Aduh. Okay, good. Bab 12 tu cikgu dah ajar ke? Bab 12 bab apa? Okay guys, ni dia ubah sikit. Nombor 12. Okay, cuba buat. Bab 12 ni, apa tu? Bab soalan 12. Bab soalan 12. Oh yang ni, cikgu dah ajar dah dekat part 1. Boleh tengok tadi. Part 1 dekat cikgu punya YouTube cikgu dah upload kelas yang trigonometry part 1. Okay, cuba nombor 12. Kali ni cikgu nak tengok korang buat, tengok macam mana, faham tak konsep dia. Ui, semua dah dapat B. Biar betul. Mantap. Ada tak yang tak faham? Guys, tolong jujur. Ada tak yang tak faham? Macam mana dapat B ni? Semua orang dah dapat B. Kalkulator. Ada yang tak faham? Okey, bagus. Bagus. Ada lagi tak yang tak faham? Ngaku guys. Permulaan ilmu tu dia bermula dengan saya tak tahu. Ada cikgu baru ni join ada satu seminar, dia kata ilmu akan pergi kepada siapa yang nak tahu. Okey, hasil ataupun kejayaan akan pergi kepada orang yang bertindak. Okey. So korang kena bagi tahu yang korang tak tahu, kena admit yang tak tahu. Okey, yang tak tahu cikgu tunjuk. Okey. Tengok tak dia kata dia nak koordinat M. Okey, koordinat M maksudnya nilai M theta dia tak tahu. Tapi Y dia nampak. Dia macam koordinat macam korang baca jugalah. Aksi Y dia negatif 1. Okay, so kita punya graf adalah Y sama dengan sin theta. Maksudnya Y kita adalah negatif 1 sama dengan sin theta. So dia nak nilai theta apa yang kita masuk dalam ni supaya dapat Y dia negatif 1. Nampak tak? So cubalah. Try and error lah. So Y semua negatif 1. Tengok X dia. 225. Sin 225 dapat tak negatif 1? Sin 270 dapat tak negatif 1? Sin 315 dapat tak negatif 1? Faham lepas cikgu ajar? Bagus. Sin 360. A dengan B dapat perpuluhan. So A dengan B salah lah. Ya ke? Biar betul. Tekan betul-betul Hafizah. Sin
270. Kan dapat negatif 1. Typo. Okey. So sin 270 sama dengan negatif 1. So betul lah. So y, dia punya y sama. So ini. Faham? Yang tadi yang tak faham dah dapat ke? Yes. Bagus. Mantap. Ada yang tadi bagi tahu di form 2, dia masih stay sampai sekarang dan dia boleh jawab dengan betul. Power lah. Okay, next. Mantap guys. Okay, nombor 12. Ini pun sama. Dia bagi dah nilai y kat belakang. Berapa nilai x ataupun berapa nilai theta yang menghasilkan nilai y 0.9063. Try. Koordinat ni, yang depan ni nilai theta. Ini nilai y. Samaan y sama dengan sin theta. So kita nak cari nilai theta. Okay. Kita tunjuk y sama dengan sin theta. So dia tanya theta kita adalah m sekarang. Kita nak cari nilai m kan? M. Y kita adalah 0.9063. Kita nak cari nilai m dulu. Belum. Cari nilai m dulu. Kita nak cari nilai m dulu. Macam mana nak cari nilai m? Macam nak cari nilai sudut lah. M kan sudut. So m sama dengan sin inverse. Ini dia lain sikit daripada tadi. Nampak? Kita nak cari sudut. Kan dia juga dah ajar tadi. Shift sin. Shift sin sama dengan 0.9063. So berapa shift sin? Shift sin 0.9063 dapat 64.99. So ini nilai sudut dia 64.99. Sekarang tekanlah cos m. Cos m ni lah. Cos 64.99. Cos answer. Terus dapat 0.226. Ni soalan nak cos m, bukan nak nilai m. Saya tak nampak soalan tu je ke? Korang tak baca soalan ni. Yes, 0.4226. Boleh. Yes. Ada lagi ke soalan? Nampak just mata saya kabur. Alamak, soalan. Nak pakai spek ni soalan. Ada lagi? Nak lagi ke soalan? Serius lah korang nak? Cukup lah tu, banyak lah. Okay. Dah nak habis lah. Last. Ni ikut last. Yes, last. Okay. Okay, last guys. Cos X. Senangnya. Cos theta. Sorry, cos X pula dah. Tengok graf tu betul-betul. Okay? Tengok graf tu betul-betul. Jangan, cos X mesti dia start dari 1. No, tengok paksi Y dia. Tengok kat sini. X, theta dia 90. Betul tak? Y dia kosong. A betul tak? C, C, tu jawapan dia. 3. Okay, nampak? A dah boleh potong. Sebab cos 90 sama dengan berapa? Cos 90 sama dengan kosong. Ya ke? Cos 90. Cos 90 kosong. Kalau cos 90 masih betul ni. Ini pun masih betul. Ini salah. Okey, tekan pula cos 180. Ini kosong juga. Cos 180. Cos 180 negatif 1. Ini kosong-kosong. So, auto salah. So, jawapan dia C. Yes. So, cos 180 negatif 1. Faham? Alright. Guys, thank you guys. Dah habis dah. Thank you so much. Okay. Bila lagi? Okay, next class kita akan buat hari Jumaat depan juga, insyaAllah.
Alright. Guys, macam mana kelas hari ni? Guys, cikgu sangat berharap korang bagi respon sikit, bagi feedback sikit. Dekat ruangan chat boleh? Macam mana pengalaman belajar hari ni? Okey ke? Faham ke? Macam mana pengalaman korang sebelum ni? Faham ke bab ni? Ke korang memang dah power dah bab ni? Korang belajar sesuatu ke hari ni? Okay, boleh share sikit dekat ruangan chat. Alright. Selalu tembak. Janji lepas ni makin faham. Alhamdulillah, bagus. Faham. Okay guys. Kita di acara yang biasalah. Okay guys. Sebelum tu, sebab kita, kalau korang nak ulang kaji balik ataupun kalau korang nak cuba soalan yang lain selain daripada graf tadi, korang boleh tengok balik rakaman video ni dekat YouTube channel cikgu. Nanti cikgu akan bagi link dia dekat grup Telegram. Siapa yang belum join channel Telegram cikgu boleh join. Alright. Saya form 3 tapi alhamdulillah saya faham dengan mudah. Walaupun baru belajar terus saya faham. Yes, betul. Guys, tolong subscribe juga cikgu punya YouTube channel. So like, comment, boleh share juga pada kawan-kawan. Alright. Okay, thank you. Guys, kita nak ambil gambar dulu boleh tak? So siapa yang buka kamera dia akan masuk dalam gambar. Kita tengok sikit. Alright, guys boleh tak buka kamera sekejap untuk kita ambil gambar bersama-sama. Ready? 1, 2, 3. Alright. Di sini sekejap. Alright, okay. Tengok sikit siapa yang nak buka kamera. Okay, nice. Alright, siapa yang belum buka kamera dia boleh tak buka sekejap. Okay, tu namanya topi syafal. Thank you. Alright. Okay, kita nak try ini dulu. Kita nak Jangan. Okay, siapa yang belum buka kamera boleh buka. Kita nak ambil gambar yang siapa buka kamera je. Dia tutup, hilangkan yang tak buka kamera. Baru nampak. Tadi kecil sangat. Siapa ada kat sini? Hai Afdal Irfan. Hai Zila. Hai Syazwani. Khairun Nisa. Ni Daniel, Irdina, Hafiza Yusof, Rafiq, Shifa, Yaya Arshad, Kamilia Nisrina, Nabil, Faris, Miss Yasmin, Ji Jun, Ayan Jonathan, betul? Tengok. Selalu respon cikgu mesti ingat punya nama. Nasuha Nani, Ainul Hanani. Okay. Alright. Okay, jom. Cepat. Sebelum korang keluar daripada sini. Jom. Okay guys, bagi thumbs up satu kali. 1, 2, 3. Okay, sekejap. Dulu paste kat sini sekejap. Okay, one more time. Okay, guys. Love, mini love tu. 1, 2. Ada bagi big love. 1, 2, 3. Right. Sekejap. Last one. Okay, kita bagi chance lah kawan-kawan kita yang lain tu yang tak buka kamera tu. Nanti merajuk pula. Okay, sekejap. 1. Okay. Alright. Ni hilang ni. Okay, sekejap. Right, one more time. 1, 2, 3.
Alright, thank you guys. Thank you sebab support cikgu. So siapa yang belum subscribe YouTube channel cikgu boleh subscribe. So kalau korang makin ramai subscribe, insyaAllah cikgu akan cuba banyakkan lagi video. So terima kasih banyak-banyak untuk masa dan komitmen korang. Korang memang awesome. So kita jumpa lagi next class boleh? Bye. Assalamualaikum.